Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini ialah Zahid berkata kerajaan terima signal dihantar rakyat mahu betulkan kesilapan lalu. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan perpaduan memahami serta menerima isyarat yang dihantar rakyat dalam 6 pilihan raya PRN bulan lalu. Menurut Presiden UMNO itu, isyarat yang diberikan rakyat itu akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan untuk memperbetulkan kesilapan lalu. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tidak menghuraikan lebih lanjut kesilapan yang dimaksudkannya. Kita mahu betulkan setiap kesilapan yang lalu kerana mungkin ada rasa tak puas hati atau terkilan ataupun mungkin jauh hati. Ya, itu hal yang lalu, kata Zahid Hamidi. Tetapi kami telah dapat mesej yang jelas. Kami telah dapat signal yang jelas. Kita lupakan cerita 2-3 minggu lalu. Yang kita nak hadapi ialah 9 hari bulan September ini, kata beliau lagi. InsyaAllah ini kami fahami. InsyaAllah signal ini kami akan terjemahkan dalam bentuk tindakan di mana kerajaan negeri dan kerajaan pusat telah dapat mesej itu, telah dapat signal itu, dan insyaAllah perubahan-perubahan pasti akan dilakukan. Katanya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan sentuhan kasih desa di Sungai Abong di Muar hari ini. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid Hamidi yang juga ahli Parlimen Bagan Dato' mengakui bahawa era di mana kerajaan berasa sentiasa betul dan tahu semua telah berlalu. Saya setuju dan saya suka dengan apa yang diulas oleh Ahmad Zahid Hamidi ini, timbalan Perdana Menteri kita, iaitu kerajaan pada waktu ini, waktu lalu dan waktu akan datang haruslah menjadi kerajaan yang sentiasa alert dengan keperluan rakyat. Saya setuju apabila Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa kerajaan haruslah sentiasa merasakan signal daripada rakyat dan harus berhenti menjadi kerajaan yang berasa sentiasa betul dan tahu semua. Apabila Zahid Hamidi mengakui ini menunjukkan ada satu perubahan yang akan ketara berlaku dalam kerajaan yang kita cintai ini. Kata Zahid Hamidi, kami harus melihat mana-mana sistem yang kurang betul. InsyaAllah kami berjanji akan betulkan, kata beliau lagi. Mana-mana yang kami rasakan dulu, kami tahu semua. Bagi maklum balas kami abaikan. Kami harus memperakukan bahawa anak-anak muda telah memberikan signal yang betul. Maka kita ambil maklum balas itu, katanya. Pada 6 PRN lalu, gabungan itu tewas teruk di 3 negeri yang lain, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Meskipun BNPH dapat mempertahankan 3 negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, namun Perikatan Nasional PN berjaya menambahkan beberapa kerusi di negeri-negeri berkenaan. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram pada 9 September ini diadakan berikutan kematian penyandang kedua-dua kerusi berkenaan iaitu Allahyarham Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Saudara-saudara sekalian, dengan apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini menjadi satu petanda baru, satu petunjuk baru bahawa Perikatan Nasional akan menghadapi masalah besar. Pakatan Harapan BN bakal akan menang di kawasan tersebut. Kita nak melihat perubahan besar yang akan berlaku dalam Pakatan Harapan BN. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan satu perkongsian yang paling menarik yang pernah Anda dengar. Dipetik daripada negaramerdeka.com. Pilih wakil rakyat umpama pilih menantu, kata ulama PAS yang baru kantoi fitnah. Baru-baru ini kita telah tahu bahawa salah seorang pemimpin daripada PAS telah kantoi memfitnah berkaitan dengan perkara yang paling telah diputuskan di mahkamah. Saudara-saudara sekalian, memilih seseorang wakil rakyat di sesuatu kawasan adalah umpama ibu bapa mencari calon menantu, kata penceramah bebas Ustaz Ahmad Dusuki
Abdurrani. Justru, tegas beliau, sudah pasti ibu bapa itu bukan sahaja mahukan menantu yang dapat membawa anak perempuannya selamat di dunia tetapi sehingga ke akhirat, kata beliau lagi. Umpama di simpang jeram ini ada dua orang lelaki yang masuk meminang anak darah kita, yang kita diajar supaya pilih menantu yang mana nak masuk, ini macam mana, kata beliau lagi. Yang kita kena pilih untuk pilihan bukan hanya untuk hidup di dunia ini sahaja, tetapi menantu kita ini jugalah yang akan bawa anak perempuan kita dan keluarga kita sampai ke akhir atau akhirat nanti, ujar beliau lagi. Tambahnya, inilah konsep yang perlu diambil oleh penduduk sesuatu kawasan dalam memilih seseorang pemimpin, kata beliau lagi. Kata beliau, tersilap memilih pemimpin sama juga seperti kesilapan dalam memilih pasangan yang akan menyebabkan satu penyiksaan sewaktu di dunia lagi. Bayangkan, dalam rumah tangga kalau kita silap pilih, yang akan jadi siksa kita di dunia, kata beliau. Penjara yang paling besar di dunia ini bukan penjara Senake, tetapi penjara yang ada di dunia, kata beliau lagi. Penjara-penjara yang terbesar dalam dunia adalah bila kamu duduk dalam suatu keluarga, tiba-tiba keluarga kamu itu tidak dapat memberikan kedamaian dalam kehidupan kamu. Hidup kamu penuh siksa sepanjang masa, kata beliau lagi. Kerana itu jelas beliau, begitu juga dalam kesilapan dalam memilih kepimpinan atau pemimpin yang tidak betul dan tidak memberi manfaat yang kepada penduduk akan menyebabkan penduduk di kawasan itu akan menderita. Jelasnya, pilihan raya PRK yang berlaku di Dun Simpang Jeram dan Parlimen Pulai ada peluang kepada rakyat untuk membuat pilihan yang tepat berbanding pilihan yang terdahulu. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis ceramah kelompok Perikatan Nasional PRK Simpang Jeram yang berlangsung di UDM Jalan Sake di sini malam ini. Turut bercakap ialah Ahli Parlimen Kuala Krai Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman, Ketua Pemuda PAS Johor Ustaz Ahmad Naufal Mahfuz dan calon Perikatan Nasional PRK Simpang Jeram Dr. Mazri Yahya. Saudara-saudara sekalian, Anda pasti mengetahui bahawa Ustaz yang mengatakan ucapan ini, yaitu Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani, adalah orang yang telah pun terkantoi, baru kantoi fitnah terhadap seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan berkaitan dengan tabung haji. Jadi, nak pilih pemimpin, kata beliau, pilih pemimpin yang dapat memberikan yang terbaik dan dia merujuk kepada mereka. Tapi bagaimana nak pilih kalau baru kantoi fitnah? Coba fikir-fikirkannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.